Salim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bil khair. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita rafaqkan syukur kepada Allah. Sekali lagi malam ini kita diizinkan, kita dikehendaki untuk sama-sama berada dalam majlis, berada dalam kuliah untuk sambung pengajian kita, kitab Penawar Bagi Hati, muka surat berapa? 11 lah, 11 kan? Yang mana? Dan seperti menyalahi janji. Okey, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan seperti menyalahi janji, ini kata apa nama, salah satu kebinasaan lidah. Salah satu kebinasaan lidah adalah menyalahi janji. Apa ni? Salah satu apa, kita menggunakan lidah itu ke arah apa yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Di antaranya apa? Menyalahi janji. Menyalahi janji. Kita dah janjilah tak buat, kan? Yang adalah ia salah satu daripada alamat munafik. Menyalahi janji ni bukan munafik, tapi tanda munafik. Entah? Dia bukan munafik lagi lah. Orang ni berjanji, tiba-tiba dia tak dapat memenuhi janji dia. Munafik ke dia? Tak, belum tentu lagi. Tapi tanda munafik tu ada lah. Macam tu. Jadi kita jangan menyalahi janji lah. Macam tu maksud dia. Bukannya bila menyalahi janji je terus dia tu munafik, kan? Sebagai tanda ya, kan? Salah satu daripada tanda munafik, menyalahi janji, yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik, tanda munafik. Kalau dah berkali-kali, ya, dia berjanji berkali-kali, janji-janjinya tapi tak ditunaikan, dah banyak kali, adakah munafik? Tanda munafik ada kat dia. Walaupun banyak kali janji, munafik banyak kali janji tidak ditepati. Tanda munafik ada lah. Nak kata dia munafik tu saya tak berani. Kita tak tentu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tapi tanda munafik tu ada. Kan nak tentukan dia tu munafik tak munafik kita tak tahu. Nanti lah. Dia dah impun banyaknya jadi munafik tu. Yang tu Allah Ta'ala lah. Kita tak tahu, tapi tanda munafik yang Nabi ajar yang tu lah, kita minta jauh lah. Macam tu lah munafik. Tu munafik ni dia ada dua. Satu munafik kafir, satu lagi munafik tak sampai kafir lah. Munafik kafir ni apa dia? Dia menyembunyikan kebencian dia terhadap agama, terhadap Islam. Dalam hati dia benci Islam, tapi zahir dia lain pula. Dia nampak macam dia suka kat Islam, kan? Itu munafik kafir tu, munafik kafir. Dalam neraka, dia neraka paling bawah sekali, lagi bawah daripada orang Yahudi penyembah berhala, bawah, paling bawah sekali. Ini orang munafik kafir. Itu sok dah dia munafik. Yang tu munafik, tapi kita tak boleh nak tunjuk siapa dia. Tak boleh. Kan? Tapi macam itulah munafik yang paling bawah sekali. Bukan yang paling bawah sekali, neraka paling bawah sekali, paling teruk sekali neraka untuk orang munafik, munafik kafir ni. Dia ada munafik tak kafir, berpura-pura dia menzahirkan amal dia, nak tunjuk orang supaya nampak dia ni bagus, supaya orang puji dia beramal. Kan, dia beramal, bila orang tengok dia perbaguskan bentuk ibadah dia, kan? Orang tengok, kalau orang mari, dia angkat tangan, buat macam khusyuk kan. Kan orang tak ada dia buat biasa balik, kadang-kadang jatuh tangan. Orang mari dia, orang di kalangan ada orang dia bangun buat solat sunat, tak ada orang dia buat biasa. Itu munafik
yang tak kufur lah. Dia berpura-pura. Faham tak? Dia berpura-pura. Nak dapat pujian orang, beramal nak dapat pujian orang, beramal nak supaya orang berhadap muka pada dia, supaya orang puji dia, kan, supaya orang angkat dia, supaya dia banyak pengikut, supaya dia ada pengikut, kan, supaya dia diangkat, kan. Yang tu tak ada lah sampai kufur, tapi teruk berpura-pura, kan. Tadhahara ma laysa fil batin, dia zahirkan apa yang tidak ada di batin dia, kan, dia zahirkan apa yang bukan di batin dia. Itu munafik lah, nifak, tapi tak sampai kufur. Hak kufur hak tadi tu, hak tu teruk, kan. Kita dua-dua pun kita tak mau. Betul lah. Jangan sampai terhenti langkah kita ni di atas pandangan manusia. Apa saja yang zahir kita ni semuanya berdasarkan pandangan manusia. Kan, dia tak ada langsung dia dengan Tuhan lah. Dia kira pandang manusia je, kan. Kalau hidup ni dengan selfie je lah, senang. Macam mana orang sekarang kata selfie, kan, sikit-sikit dengan kamera dia, ya, pergi mana pun dengan kamera dia, ya, biar orang tengok, kan, apa. Tu tak boleh. Kata tu nifak, jaga, ada dua. Munafik amalan dia panggil, kan, munafik amal. Tanda munafik, bukan munafik lagi ya, tanda. Tapi tak mau lah, tanda pun kita tak mau lah, kan, tanda pun kita tak mau. Berdosa, takut jatuh kat dia. Dia macam ni lah masjid, kan, tanda masjid boleh. Ada kubah tanda masjid, kan. Tapi semestinya kah asal ada kubah tu masjid? Tak mesti, kan. Macam tu juga semestinya kah kalau tak ada kubah dia bukan masjid? Tak ada kubah, asal tak ada kubah dia bukan masjid? Betul tak tu? Tak juga, kan. Jadi tak, kubah tu sebagai tanda sahaja. Menyalahi janji ni tanda sahaja munafik. Apa mesti kalau dia tak menyalahi janji artinya dia terlepas daripada nifak, terlepas daripada munafik? Tak mesti. Faham tak? Tak mesti. Asalkan dia janji semua dia penuhi, dia terlepas daripada munafik. Tak mesti. Itu sebagai tanda je, tanda. Ini untuk suluh diri sendiri ni, bukan untuk suluh orang. Suluh orang kita tak tahu. Faham tak? Kita tak tahu. Untuk suluh diri sendiri, pura-pura lah, pura-pura. Sabda Nabi SAW, ayatul munafiq thalath, tanda orang munafik itu 3. Idza haddatha kadhiba, apabila dia bercakap dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji dia menyalahi janji dia. Wa idza tu'mina khana, kan, wa idza tu'mina khana, dan apabila diamanahkan akan dia, kan, khana, dia khianat, dia khianat kepercayaan tu, kan. Ini tanda munafik. Na'udzubillah. Betul? Tanda munafik, kan. Bercakap dusta, cakap bohong, kan. Bohong ni kerja dia. Kan, bohong. Ingat bohong itu kita baca apa dia? Dia ada 2, kan. Satu bohong dosa kecil, satu bohong dosa besar. Bohong dosa kecil ni bohong tak ada apa-apa, tak menyakiti hati orang, bohong je lah. Saya saja suka dia, aku dulu mak motor lah apa dah. Kan, aku dulu kan awet keliling pinggang, dia bohong macam tu je lah, kan. Kalau tak menyakiti hati orang tak ada apa-apa, dosa kecil. Tapi kalau menyakiti hati orang, kan, bohong yang menyakiti hati orang, bohong yang mengambil hak orang, itu semua dosa besar, kan, bohong. Kan, bohong kerana atas nama agama, yang tu lagi sakit hati. Bohong atas nama agama, kan. Pakai serban semua cukup, pegang tasbih gini, balut tasbih penuh kat tangan, baca ayat Quran gitu gini, konon-kononnya bohong, kan. Padahal semua tu bohong, nak ambil duit orang. Konon-kononnya dia seorang yang hebat, ahli hikmah, konon-kononnya. Ni ada ni. Konon-konon dia ahli hikmah, orang yang hebat, banyak ajaib-ajaib, sakti ada kat dia, perkara-perkara sakti, perkara luar biasa, bohong atas nama agama, nak duit. Tu
Ni teruk tu saya cukup tak suka. Cukup geram nama orang macam ni kan, guna atas nama agama. Dia menunggang, jual agama. Baca ayat Quran, selawat, pupak pada bohong. Bohong kan. Baca ayat Quran, baca selawat, jangan putus selawat kan. Keluar duit, keluar batu, keluar keris. Bohong. Tak salah, jauhlah benda-benda macam tu. Dan orang pun ingat tu agama. Orang ingat tu perkara agama. Tu bukan perkara agama. Tak ada benda tu dalam agama, tak ada kan. Selawat, baca ayat kursi, baca ayat tu keluar batu. Baca selawat keluar keris kan. Tu semua bohong, nak ambil duit orang dan menunggang perkara agama. Baca Fatihah lah, apalah, macam-macam. Bila bercakap dia bohong, bila janji dia menyalahi janji. Bila amanah dia khianat. Dan seperti berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Berbantah-bantah, mirak kan, bertengkar tak habis kan, cakap ikut lepas kan. Ni nak menang je kan, nak menang cakap. Dia tak ada faedah, cari pasal. Elok tak ada apa sekarang. Dia nak cari pasal, tak puas hati, dia nak bertengkar. dia nak bertengkar, dia nak cari pasal. Ini payah tak? Itulah apa nama, dia cakap lepas tu pun sama juga tu, binasa lidah lah tu. Cakap lepas kan, tak ada cermat langsung, nak mengata kat orang tu, mengata kat orang ni kan. Dan dia terpedaya, dia berasa yang dia bawa tu kebenaran, dia bawa tu benda kebenaran, maka dia berhak. Padahal dia dah terjerumus dalam lembah kan, dalam lubuk pertengkaran. Dosa. Dia duk berasa dia bawa kebenaran kan. Dia tertipu. Dia tak bawa kebenaran macam tu kan. Duk tengkar tak habis-habis, mengata kat orang tu, mengata kat orang ni kan. Tak jadi, dendam kan. Tu apa, berbantah-bantah, cakap lepas kan. Kata Sayyidina Ali, apa nama, lisanul aqil wara'a qalbihi kan. Lisanul aqil wara'a qalbihi wa qalbul ahmaq wara'a lisani. Kata Sayyidina Ali, lidah orang yang berakal itu di belakang hati dia kan. Lisanul aqil wara'a qalbihi, lidah orang yang berakal di belakang hati dia. Artinya dia berfikir sebelum dia bercakap, dia fikir tu apa yang dia cakap tu semuanya yang sebenar lah kan. Yang setelah dia fikir dia cakap, dia fikir ada manfaat, dia cakap kan. Lisanul aqil wara'a qalbihi wa qalbul ahmaq, dan hati orang bodoh kan, wara'a lisani, di belakang lidah dia kan. Hati orang bodoh di belakang lidah dia. Cakap lepas aku suka kan, dia tak fikir kan. Cakap suka hati dia, apa yang dia nak cakap dia cakap kan. Bahaya lidah. Lidah ni benda yang apa ni, bahaya kan. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kan. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka dia bercakap yang baik, ataupun kalau dia tak bercakap yang baik, dia diam, tak usah cakap apa kan. Ya Rasulullah, man najat kan, wahai Rasulullah, apakah kejayaan, kelepasan? Qala, sabda Rasulullah, amsik alaika lisanak, jaga lidah kau.
Jaga jangan lidah. Amsik, tahan. Artinya nak cakap jangan cakap lepas. Kan? Amsik. Kan? Tu lidah tu. Lidah. Kalau dalam keadaan marah, kalau dia ada fakta atau dia marah, dia tak berfikir dulu, dia lepas bercakap. Betul? Lepas tu baru menyesal. Dia kawal lah marah. Betul. Kalau tengah marah, diam. Elok diam. Kan, ambil uduk, duduk, baring, kan. Kalau dalam Islam pun, kalau hakim tu tengah marah, dia tak boleh jatuh hukuman. Dia tengah marah, dia tak boleh jatuhkan hukuman. Dia tak boleh menjadi hakim ketika dia sedang marah. Kan. Kalau ustaz-ustaz yang jaga asrama ni kan, dia tengah marah kat pelajar dia tu, dia jangan hukum. Jangan, tunggu besok tu, tereda marah tu baru dia jatuh hukuman. Rotan seorang tiga kali ke. Kan. Jangan. Kalau tengah marah tu, tengah angin tu, dia jatuhkan hukuman, dia rotan ataupun buat apa dekat pelajar dia, yang tu dengan amarah. Kan, jaga dulu, nanti tunggu besok dulu. Kan dah reda marah tu, baru panggil pelajar, jatuh hukuman. Waktu tu bukan dengan amarah dia. Kan, marah ni boleh teruk dia, marah ni teruk. Kan, marah, tengah marah, jaga. Kan, dia lidah ni dia keluar ya. Nak cakap dia keluar ya, tu lidah orang marah. Kan, orang marah. Itu kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha' kullaha tukaffiru lisan. Apabila berpagi-pagi anak Adam, semua anggota badan kita ni kullaha, semua, tukaffiru lisan, merendah-rendahkan lidah. Takhdha', menghina lidah. Kan, kira macam merendahkan lidah lah. Fatakul, maka mereka berkata, seluruh anggota badan kita ni, kita tak sedar. Dia kata apa? Dia kata, ittaqillah fina, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala tentang kami ni. Kan, bertakwalah. Ni anggota badan kita ni pesan kat lidah ni, ittaqillah fina, bertakwalah engkau wahai lidah, kan, kepada Allah. Bertakwalah wahai lidah kepada Allah Ta'ala, kerana kami, berkaitan dengan kami. Fa inna nahnu bik, maka sungguhnya kami dengan engkau. Maka sungguhnya kami ini dengan engkau. Kami ini berdasarkan engkau. Kan, fa in istaqamta istaqamna, kalau engkau betul lidah, kami pun betul. Kan, wa in wajajta wajajna, kalau engkau silap, engkau bengkok, kami pun bengkok. Ni anggota badan kita ni. Kan, kami ini dengan engkau, berdasarkan engkau lidah. Kan, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, kami ni berdasarkan engkau. Kalau engkau betul, kami betul, kata anggota badan kita. Kalau engkau silap, engkau bengkok, kami pun bengkok. Kan, lidah, mula kat lidah. Kita nak rosak kat lidah. Kan, terlepas cakap, habis semua. Kan, tu lidah dahsyat. Itu miraq apa dia? Berbantah-bantah. Kan, berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Bercakap, sembang, cakap benda yang tidak memberi faedah, yang lawa. Cerita pasal artis ni menyanyi tu siapa menang, menyanyi siapa menang. Kan, tak ada faedah. Itu binasa lidah tu. Salah guna lidah, salah guna nikmat lidah. Kan, sembang pasal artis ni, kawan tu menang, kawan ni menang, pertandingan ni. Kan, tak ada faedah. Kan, bantah-bantah, bersembang pasal benda-benda yang tidak ada manfaat di akhirat kita. Apa pun kita cakap, percakapan kita tu tak memberi hasil di akhirat besok. Setelah kita mati, kita bercakap benda yang tak ada faedah. Kan, tak ada faedah. Yang kita cakap tu tak ada faedah apa. Rugi tak? Rugi. Kan, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqilaha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Kan, kata dalam sebuah hadis Abu Hurairah, satu orang hamba tu bercakap dengan satu perkataan yang Allah Ta'ala redha. Kan, la yulqilaha balan, dia pun tak hirau, tak peduli sangat dengan apa yang dia cakap tu, tapi cakap tu benda yang faedah. Kan,
yarfa'uhullahu biha darajat. Allah Ta'ala angkat dengan perkataan yang elok tu, angkat dia kepada beberapa darajat kan. Dia pun tak sedar tapi yang dia cakap tu benda faedah, cuma dia tak terfikir lah, dia tak paling lah, dia tak tengok lah kan. Rupa-rupanya cakap dia tu Allah Ta'ala angkat darjat dia dengan perkataan yang Allah Ta'ala redha tu kan. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah kan, min sakhatillah. Satu orang hamba bercakap dengan perkataan yang Allah Ta'ala murka kan. La yulqi laha balan, dia tak sangka, dia tak jangka, dia tak hirau pun apa yang dia cakap tu kan. Dia tak terfikir pun, dia tak fikir sangat pun apa yang dia cakap tu, tapi yang dia cakap tu memang benda yang Allah Ta'ala murka kan. Yahwi biha fi jahannam, rupa-rupanya dengan perkataan dia yang Allah Ta'ala murka tu, dia masuk dalam neraka jahannam. Perkataan la yulqillah habalan, kita tak hirau, kita pun terlupa pasal cakap tu, kita pun dah tak fikir sangat. Rupa-rupanya dengan perkataan tu kita diangkat darjat. Rupa-rupanya dengan perkataan tu kita dimasukkan dalam neraka jahannam. Lidah tu bahaya lidah. Tentu bercakap sesuatu yang tidak ada manfaat. Sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni kan, artinya setengah daripada keelokan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak memberi manfaat akan dia di dunia atau di akhirat kan, tak ada manfaat. Setengah daripada keelokan Islam seseorang, dia meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaat, dia tinggal. Yang tak ada manfaat dia tinggal. Itu setengah daripada keelokan Islam seseorang. Keelokan, setengah daripada keelokan Islam pada seseorang tu apabila seseorang itu meninggalkan apa yang dia tak perlu kan, meninggalkan apa yang tidak memberi manfaat kan, di dunia ataupun di akhirat. Dia buang, tak bermanfaat dia tinggal. Dia buat semua yang bermanfaat sahaja kan, yang bermanfaat saja dia buat, dia ambil kan. Yang tu nak bermanfaat sudut pandangan dia ke, sudut pandangan orang lain ke, sudut pandangan siapa manfaat tu dia umum. Jadi manfaat dia macam mana? Bermanfaat ni maksudnya memberi faedah pada kita yang bercakap ni untuk akhirat kita, menjadi bekal ke akhirat kita. Tu manfaat. Nampak tak? Bercakap kita ni pastikan bermanfaat. Apa dia? Bercakap kita ni menjadi bekal di akhirat besok. Itu bermanfaat. Nampak tak? Kalau manfaat tu hanya di dunia sahaja, yang tu bermanfaat juga, tapi agak kurang lah, tak sempurna. Bermanfaat yang sempurna, manfaat sampai bawa ke akhirat ni. Manfaat kat tuan yang bercakap tu. Contohnya saya bercakap benda yang baik, InsyaAllah ada pahala, manfaat di akhirat saya. Kan? Contohlah, contoh kepada kebaikan. Bercakap tu, yang kita cakap tu semuanya ada faedah bila kita mati nanti. Yang tu, itu manfaat. Ada faedah bila kita mati nanti. Jangan tak ada manfaat langsung. Kalau manfaat tu ada tapi di dunia saja, tak bawa ke akhirat, yang tu kurang lagi. Yang sempurna, manfaat tu bawa ke akhirat, yang kita cakap tu. Betul? Contohnya apa? Kan, yang cakap, yang apa-apa saja yang kita cakap semua manfaat di akhirat kan. Ajak suami makan, suami ajak isteri makan kan. Isteri jumpa suami, kita kat suami, tolong beli garam, tolong beli gula, tolong beli air ni sekian-sekian, tolong beli itu, tolong beli ini. Dengan maksud yang dia cakap tu apa? Dengan maksud nanti suami dia beli, dia dapat melakukan taat kepada suami, iaitu masak. Dia dapat melakukan sesuatu yang menyejukkan hati suami dia kan. Itu semua ada pahala tak? Ada pahala. Jadi cakap dia tadi tu memberi manfaat tak di akhirat dia? Ada manfaat. Tu contoh. Kan, contoh dia lah. Kalau manfaat, sekurang-kurangnya manfaat di dunia pun tak apa dah. Tapi walaupun kurang, tapi tak apa lah. Kan? Yang lebihnya bawa ke akhirat. Kan? Itu manfaat. Itu dia kata kat sini, memberi manfaat akan dia pada dunia atau akhirat. Pada dunia, iaitu memberi manfaat pada dunia yang membantu ke akhirat dia juga, sepatutnya, sebenarnya kan.
memberi manfaat pada dunia yang membantu akhirat, kan. Contohnya saya tak tahu jalan sampai sini, kan. Saya tanya orang tunjuk jalan, kan, sekian tempat tunjuk jalan, ikut pusing kanan masuk kiri, ada surau belah kiri belah kanan, pergilah situlah. Orang tu cakap, dia tunjuk jalan, dia cakap tu memberi manfaat tak? Memberi manfaat. Saya sampai kat sini, saya dapat sampaikan, insya-Allah. Macam itulah contoh. Asalnya tunjuk jalan kat orang, apa dia? Tunjuk jalan kat orang ni biasa je, kan. Tunjuk jalan kat orang, tapi dengan niat yang bagus, dia dapat pahala. Semua macam itulah. Cakap, ya. Manfaat. Dan seperti mengadu domba. Kan, mengadu domba. Mengadu domba, kan. Rapi-rapi lah. Jadi botol api, kan. Jadi botol api, menimbulkan fitnah, menimbulkan kacau bilau, kan. Kacau bilau, rosak habis. Rosak habis semua. Kacau bilau, menimbulkan fitnah, kan. Ya. Itu pakai lidah lah tu. Itu pakai lidah lah tu. Tu bahaya lidah lah tu. Tapi kalau pakai tangan, sama lah tu. Yang tu ganti lidah. Yang tu ganti lidah. Ganti lidah. Kan, ganti lidah. Lidah lah tu. Sama kan. Yalah, dia pun daripada hati. Pada hati. Betul. Dia pada hati. Dia terbit makna dengan kata-kata, ada kala terbit makna dengan tulisan ganti lidah, ganti bercakap, kan. Tu fitnah tu bahaya, kan. Kalau kita fikir benda ni tak manfaat, nak sebar, tak payahlah, senyap sudahlah. Orang tu buat salah, orang tu cakap benda yang tak betul misalnya, kan. Kalau dia buat tu, dia berasa apa panggil, berasa lega, dia rasa seronok pula kata bila dia sampai pom. Macam ada tujuan kepada seseorang, contoh dia semua. Dia rasa lega, sepuas. Orang yang baca tu dia rasa seronok. Orang yang dapat baca, sakit. Kan, biasa. Dia benda ni apa? Dia batu api ni, contohnya macam ni, kan. Kan, batu api. Apa, dia rasa puas dengan apa yang dia buat, kan. Saya bagi contoh batu api, ya. Contoh, saya cakap tentang cik pada sahabat ni. Saya cakap sekian dia ni gini, kan. Saya cakap tak elok ni, benda yang tak elok. Sepatutnya apa tindakannya? Tindakan dia nasihat saya. Dia cerita kat tuan, cerita kat ni, cerita habis semua dia heboh. Yang tu apa dia? Batu api. Sekarang ni tak ada lagi dia kata tu, saya buat semua kali. Sekarang contohnya yang sekarang ni yang jadi macam mana? Screenshot WhatsApp. Kan? Screenshot WhatsApp. Dia tekan WhatsApp. Satu dunia WhatsApp. Dia WhatsApp tu sembang dengan dia ya, beritahu sekian-sekian kau orang ni begini, orang tu macam ni. Saya kata ni dia ni, buah ni. Saya screenshot, saya sebar habis jadi fitnah habis kat orang tu. Gaduh habis semua. Maki-maki, hamun, balas dendam, semua ada dengan tindakan dia screenshot tadi. Nampak tak? Kalau ikutkan benda tu kecil je antara dia dengan kawan tu, ya. Nasihatlah balik kalau orang tu buat salah. Nasihat balik. Dalam tu juga jangan screenshot, sebar habis. Benda tu habis jadi fitnah. Itu PM tepi boleh dah tak. Tempat PM tepi. Tekan cuk habis. Tersebar berkata. Dia tu nak minta ampun macam mana. Tu jaga tu. Kan. Macam mana kita kalau lidah tadi pun, kalau lidah terlepas cakap. Sebab kata pepatah Melayu kata, kalau terlajak perahu boleh dulu. Terlajak cakap ni tahu. Buruk pada je aku cakap dah buruk tu. Kan. Tu bahaya orang sekarang. Tak kira benda ni jadi kat semua. Jadi dekat orang yang tepi-tepi jalan, jadi kat orang yang dalam masjid, jadi kat orang yang atas pentas, jadi orang yang atas kan. Jadi semua jadi macam tu. Kan. Nasihat tak dengar macam mana? Nasihat tak dengar. Tak apalah. Buat je lah, kerja kita nasihat, bukan sebar jadi sampai jadi fitnah, kan. Kalau kesalahan tu dia dengan kita je, kan. Benda-benda silap tu dia dengan kita. Kita nasihat dia tak mau dengar, tak apa dah. Jangan pergi screenshot, sebar, benda tu jadi lebih besar lagi. Fitnah tu lebih besar, lebih dahsyat lagi, kan.
Dia tak cukup satu grup, dua grup. Ha. Dua grup, tiga grup. Kan? Habis lagi hancur. Dia jadi perosak. Ni mengadu domba ni. Dia mengadu domba. Dia panggil namam. Kan? Mengadu domba. Mengadu domba lah tu. Kan? Dia tak kira siapa ni, jadi kat semua orang ni. Orang pondok jadi jadi semua habis. Tengah di akhir zaman ni lagi teruk ya. Tengah di akhir zaman. Di akhir zaman ni kan. Lagi teruk jadi. Ya. Kemajuan IT salah. Lagi IT canggih, lagi canggih fitnahnya. Yalah, betul. Jadi fitnah habis semua. Kan? Tu sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata namam. Kan, la yadkhulul jannata namam. Tak masuk syurga, ke dalam syurga orang yang mengadu-ngadu. Mengadu domba ni lah, tak masuk syurga. Mengadu domba, mengadu-ngadu. Orang islah, mengelokkan, mendamaikan. Dia tak, dia mengadu domba. Kan? Mengadu domba, orang mendamaikan. Dia mengadu domba. Mengadu domba pula, kan? Sepatutnya kalau kita fikir balik, orang jahil sudahlah yang termakan adu domba tu. Ni orang-orang yang sebatah pala pun termakan juga. Orang yang menisbahkan diri dia kepada pondok, orang yang mengaji pondok, konon-konon dia pun termakan juga adu domba tu. Habuan orang jahil sudahlah, kan? Itu dah. Macam tu lah. Tapi tak semua lah, tak semua. Yang betul-betul termakan je lah, kan? Ya, ni untuk suluh diri sendiri, bukan suluh orang. Kan? Untuk suluh diri sendiri, kan? Adu domba. Tiada masuk ke dalam syurga orang yang mengadu domba. Orang sepatutnya mendamaikan, islah, kan? Mendamaikan dua yang bermusuhan, kan? Dia tak, dia mengadu domba. Biar lagi buruk, biar keadaan tu lagi huru-hara, tak apa. Kan? Dia jadi orang yang pertama yang menyebarkan benda tu. Dia sukalah. Jaga. Tak masuk syurga orang yang mengadu domba. Menceritakan dia oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ni hadis ni, la yadkhulul jannata namam. Imam Bukhari dan Muslim. Hadis daripada Al-Bukhari dan Muslim, daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Dan sungguhnya telah ittifaq, itu sepakat para ulama atas bahawasanya mengadu-ngadu itu dosa besar. Mengadu domba tu dosa apa? Dosa besar. Sepakat para ulama, tak ada khilaf. Kan? Mengadu domba tu dosa apa? Dosa besar. Iaitu apa dia mengadu domba? Memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah yang lain, kerana tujuan membinasakan antara mereka itu dan menjadikan mereka itu berkelahi. Macam tadi lah, screenshot, kan? Memindahkan percakapan orang lain kepada orang lain, kan? Supaya keadaan tu menjadi lebih huru-hara, kan? Membinasakan antara, supaya apa? Membinasakan antara mereka itu, antara mereka itu, dan menjadikan mereka itu berkelahi, kan? Di zaman sekarang ni yang mungkin kita orang-orang ni tak sangatlah. Tapi kita tengok lebih dahsyat lagi bila parti-parti politik dia mengadu domba. Yang jadi rosak adalah masyarakat. Macam mana nak politik adu domba ya. Dia orang mengadu, kita pun dah jadi kelang kabut. Kita semua kelang kabut sana sini. Ini yang jadi muskilnya. Jadi bila tengok pihak orang yang besar-besar bercakap, orang berjawatan cakap, kita bawa pun apa lagi dah, lebih itu. Itu susah. Dalam Islam dah kata jangan beri domba. Dia politik ni, politik Islam. Yang tu. Yang boleh politik tapi ikut saluran agama Islam. Tapi sekarang ni politik didominasi oleh kebaratan yang tak terbimbing dengan aturan-aturan agama. Itulah termasuk fitnah, adu domba, mengkeji, mencarut, kan? Menuduh secara dusta. Itu semua yang bukan sebenar. Politik Islam, dia ada politik Islam. Politik Islam bukan politik fitnah memfitnah, tapi politik nasihat menasihati. Misalnya kan, politik nasihat, politik memberi tunjuk ajar, tunjuk jalan. Itu yang sebenar yang kita nak, kan? Ataupun yang fitnah, adu domba,
yang mencari semata-mata kerja cari kesalahan, itu semua bukan nasihat, bukan politik nasihat, itu bukan dia. Kan menuduh secara dusta, menuduh tanpa bukti, menghukum tanpa bukti, itu semua tak ada dalam ajaran. Kan dia macam ni, politik ni kan perbezaan parti perbezaan parti yang tu tak sepatutnya menjadikan kita ni bermusuh. Macam tu tak sepatutnya menjadikan kita bermusuh. Biar secara ketahundi je, kau undi tu, aku undi ni, tak apalah, sokong ni, saya sokong yang ini, saya ada idea saya ada hujah saya ada pasal, saya ada sebab. Kamu undi yang itu, kamu ada hujah kamu ada maksud kamu ada alasan kamu sendiri. Kan kita berbeza. Kan kenapa berbeza? Nak bahas, okey jom bincang elok, jangan bergaduh. Tak ada fitnah, tak ada tuduh kamu secara dusta, tak ada tuduh aku secara dusta. Berkawan, minum sama-sama kat kedai kopi. Kan walaupun berbeza politik, itu yang sepatutnya. Ni tak berbeza politik berarti bergaduh. Tu tak mau. Kan kalau tidak, tak ada jalan selesai. Tak ada jalan penyelesaian. Kan tak nak kena ambil macam itulah. Perbezaan politik bukan berarti putus hubungan, bukan berarti bergaduh. Kan cuma berbeza undi ya. Kami undi yang ni, kamu undi yang tu. Kan kamu tak setuju saya undi yang ni, saya pun tak setuju kamu undi yang tu. Okey, jom berbincang cara elok. Dah setakat tu je, tak ada bergaduh, tak ada menuduh secara dusta, tak ada fitnah, tak ada adu domba, tak ada apa-apa, tak ada dengki, tak ada dendam, tak ada. Macam tu je. Itulah formula dia. Kalau tidak, kalau berbeza politik berarti bergaduh, tak ada politik ni nampaknya tak ada apa-apa manfaat apa, kecuali hanya pergaduhan demi pergaduhan. Kan perbezaan politik, kalaulah perbezaan politik ni berarti bergaduh, putus kawan, putus silaturahim, putus ukhuwah, tak ada apa lah macam tu. Kan tak boleh tu. Sepatutnya perbezaan undi politik tu bukan berarti kita putus bukan berarti putus ukhuwah, bukan berarti putus hubungan persaudaraan tu, bukan. Langsung tak bermaksud yang itu. Faham kan? Dia bila politik ni bila penyokong ni tidak dalam satu persamaan, negara kita akan jadi rosak ataupun negara akan tergadai. Jadi di situ yang mewujudkan suasana politik kebencian. Ustaz sebut tu politik sayang menyayangi. Tapi sekarang ni banyak wujudnya politik kebencian dan dia mengadu domba. Si A ni pencuri, yang ni tunjukkan, kita pun akan yang rakyat mendengar iya ke tidak. Tapi kalau yang ikut dia, ini jadi di sini dia menunjukkan terutamanya kita sayangkan negara kita sebab kita pernah dijajah beratus tahun oleh bangsa-bangsa yang bukan Islam. Jadi sekarang ni kita dah berada dalam negara Islam, walaupun tidak 100% Islam, tapi politik ni kita dah merasai 22 bulan yang kehangatan rasa Islam tu dah tercabar, kita dah sini. Tapi masih lagi wujudnya politik kebencian. Yang ini yang jadi susah sikit. Kita tahu kalau rakyat ni ataupun orang awam ni, dia kena minda, dia kena terbuka lah macam Ustaz sebut tu. Ada suasana kasih sayang antara kita semua. Pertama, yang penting kena jaga Islam. Itu okey kita memang politik bukan politik kebencian lah. Benci dekat dosa tu, dekat salah tu, bukan benci dekat orang tu. Kan kita boleh benci dekat dosa tu, dekat salah tu, bukan dekat orang. Kan sekarang ni banyak sangat benci kat orang, sampai peribadi perkara yang paling dalam pun dia nak kutip ni. Itu bukan dia benci dengan dosa tu, dia benci dengan orang tu. Kan tu tak boleh, tu tak boleh. Lepas tu pula kita ada idea kita nak Islam kuat. Maksud kita bila Islam tu kuat, bila
politik ini dengan politik tu bergabung, sini bergabung, kita ada idea kita kan. Okey, yang ni pula idea dia lain pula. Segini. Okey, kita beza dengan dia. Macam mana? Bincang dialog. Yang tu ya. Bukan aku maki kau maki aku fitnah kau fitnah aku tuduh kau secara dusta, kau tuduh aku secara dusta, aku dendam dengan kau dendam dengan aku. Bukan. Kita ada idea kita, cantik cakap tadi. Ini dengan ni kena bersatu, ini bersatu. Kita ada kita. Dia ada idea dia. Cara dia macam tu. Sekian. Okey, beza tak? Beza cakap dialog. Kita beritahu hujah kita, dia beritahu hujah kita. Lepas tu sama-sama boleh minum kopi di kedai. Tak ada masalah. Kan? Yang jadi masalah bila beza ni berarti bergaduh, putus ukhuwah. Kan? Mesti aku mesti dendam dengan kau mesti dendam dengan aku. Kan? Aku mesti tuduh kau secara dusta, kau mesti tuduh aku secara dusta. Kan? Mesti macam tu ya. Tak mau, yang tu tak boleh. Yang tu tak kena. Kan? Kita ada cara kita sendiri. Bagi kita ada idea kita. Politik ni begini, kena kuatkan Islam. Macam ni. Yang ni dengan kena gabung. Ini sekian. Kita ada idea kita kan. Dia dengan cara dia. Bagi dia bukan macam tu. Yang tu tak betul. Yang ni sepatutnya begini. Idea dia beza dengan kita. Okey, sama-sama kita bagi tahu idea kita. Hujah. Dia pun bagi tahu dia. Hujah juga. Kan? Hujah. Setakat tu je. Bukan terus bermusuh, memfitnah, mengadu domba, dendam dan sebagainya. Tak boleh. Kalau yang tu je lah jalan selesai dah. Saya dah fikir dah. Kalau tak jumpa jalan. Tak jumpa je jalan. Saya nampak. Walaupun dia berbeza pendapat dalam politik, di luar politik pun kita normal berbeza pendapat. Betul. Betul. Titik persamaan. Titik persamaan. Persamaan banyak. Agama yang sama. Kiblat satu. Agama yang sama, kan. Persamaan lagi banyak pada beza sebenarnya. Kan? Dalam hal-hal lain kita boleh berbeza tapi boleh bersama. Takkan dalam hal politik kita beza, dalam hal yang sama pun boleh juga kita besar sama. Macam tu lah. Betul lah, dalam hal lain kita berbeza tapi boleh bersama. Dalam hal politik pun kita berbeza, sepatutnya boleh bersama. Bersama ni maksudnya minum kopi sama-sama. Kan? Tak gaduh. Ya. Ada kita tak ada apa? Balik pada lisan tadi. Kalau dulu kan, dalam berkempen ke, dalam dia nak mancing ubi ke, dia tidak akan menggunakan kata-kata lah kan. Mungkin macam bentuk sebuah fitnah ke. Itu tak mahu. Itu dari dosa kan. Dosa. Itu kena kawal. Kena kawal. Lisan hak pantang-pantang semua kena jaga. Yang mana yang buat puasa, yang mana buat Betul. puasa. Betul. Kategori mana ucapan kita tu akan menyebabkan kita berdosa. Betul. Macam mana yang kita tak berdosa kan. Betul. Kena fikir betul-betul. Kena fikir betul. Nak merayu undi kan. Kena fikir hak mana berdosa, hak mana tak berdosa. Kan, hak mana fitnah, hak mana tak fitnah. Kan, jaga-jaga. Kita dalam Islam selagi mana seorang tu tidak bersalah, selagi mana mahkamah belum memutuskan bersalah, kena kita fikir hak mana jadi hak mana fitnah, hak mana bukan fitnah. Kena cakap betul ya. Kan? Cakap betul. Kalau merayu undi jangan bagi ada dosa. Kan, berceramah jangan bagi ada dosa. Nak kempen jangan bagi ada dosa. Ikut semua aturannya. Kan? Macam tu. Tidak ada membenci. Kalau benci pun benci dekat dosa tu, bukan benci dekat orang tu. Kan? Ada? Di sini ada soalan? Tak ada apa dah? Kena jaga semualah. Wah. Saya ada idea saya sendiri. Kan, tuan-tuan mungkin ada cara sendiri, mungkin berbeza. Kan, bahkan mungkin berselisih berbeza tu kan, yang tu kata kanan, saya kiri kan, beza tu tapi habis tu macam mana? Saya nyatakan idea saya, hujah. Yang berbeza tu pun nyatakan idea dia, hujah. Kan, setakat tu je lah. Tak ada lah bawa melirik sampai apa, tak bertegur siapa, fitnah, dendam dan sebagainya, tak ada. Bukan berbeza pendapat sampai pecah. Sampai pecah, bukan. Macam tu lah. Kalau tidak, tak ada jalan lain. Macam tu lah cara dia. Okay, baik, kita berhenti sini dulu. Ada tadi mengadu-ngadu itu dosa besar, iaitu memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah kerana tujuan membinasakan antara mereka itu dan menjadikan mereka itu berkelahi. Sikit lagi. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia tidak masuk ia dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Kan, memindahkan perkataan orang lain kerana nasihat, kan, nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia tidak masuk dalam ngadu-ngadu yang dilarang.
Mengadu-ngadu yang dilarang ni kita mindahkan perkataan orang lain, perkataan orang kepada seorang yang lain untuk saling membina bergaduh. Tapi kalau pindahkan perkataan orang lain kepada orang lain sebagai nasihat, yang tu tak ada apa. Yang tu biasa, yang tu tak larang. Kan saya pindahkan perkataan orang ni kata sekian-sekian, benda yang bagus, nasihat, saya beritahu kat orang, bukan laga-laga tu, itu bukan mengadu domba, itu tak ada masalah. Itu lah. Okay, biar kita berhenti sini dulu. Cuma qala musannif, dan ketahui olehmu Allah Subhanahu wa taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk, hubba man yuballighuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayna min nufusina wa alina mimma ilbarik birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.